Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan buat semua pendengar-pendengar, penonton-penonton yang bersama dengan kita. Terima kasih atas perhatian anda untuk segmen kali ini. Boy, tak keluar komen lah boy. Okey, baik. Okey, hari ini 13 Julai 2020 untuk segmen yang ke-131. Segmen inilah ceritaku. Kali ini kita bersama dengan seorang yang handsome, muda lagi, handsome, muda, yang akan berkongsikan dengan anda semua. Segmen ini menjadi perhatian sebab perkongsian bagaimana permulaan bermula menjadi mengenali forex, pembelajaran dan juga detik-detik suka duka sehinggalah kejayaan yang dikecapi dalam dunia forex. Ini sangat-sangat mahal harga dia. Kalau kita nak bandingkan, nak tukarkan dengan wang ringgit, rasanya tak boleh. Pengalaman tu dia kena rasa. So hari ini giliran Muhammad Syamim. Baik tuan-tuan dan puan-puan, mana yang terlepas, segmen-segmen yang lepas, boleh ke channel YouTube kami. Kita boleh tengok segmen Inilah Ceritaku, segmen teknikal, BBMA, Cikgu No Name dan juga Cikgu Yun. Semuanya ada dekat sini. Baik, jangan lupa lah kalau dah singgah dekat YouTube channel kami, subscribe lah. Okey, baik, tanpa membuang masa, ni dekat depan saya ni gambar dengan orangnya, orang lagi handsome. Oi. Okey, baik, alhamdulillah hari ni dapat bertemu. Ini kali pertama kita berjumpa? Yes, kali pertama. Kali pertama Yep. Okey, Pak tu nak panggil apa? Panggil Syamim je. Syamim Tak ada nama famous. Rendah diri sangat orang ni. Okey, macam Syamim tahu, segmen ni mendapat perhatian sebab pengalaman. Okey. Bila tetamu berceritakan macam mana start mengenali, jatuh, and then stabil, and then berjaya. Itu dalam masa 1 jam je, tak lama tau. 1 jam kita akan kompres bagi yang padu dan padat. Alright. Baik Okay, saya cuba. Okay, no problem. Okay, ada dekat sini satu komen, Ariel Ali. Bukan, Ariel Ail, bosku. Siapa ni? Kenal? Tak tahu, mungkin orang daripada ni YouTube ke. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Okay, baik. Di permulaan ini kongsi sedikit intro biodata lah. Biasanya kita nak tahu asal mana, kerja di mana, umur, status. Itulah semua. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, nama penuh saya adalah Muhammad Syamim bin Muhammad Yamin dan saya berasal daripada Kelang. Okay, merupakan anak pertama daripada 3 orang adik-beradik. Dan juga saya berpengalaman dalam trading bidang forex ni selama 9 tahun, hampir 9 tahun ni, tahun yang ke-9. Apa lagi yang kita nak tahu? Okay, mana saya tahu bidang forex ni? Bidang forex ni saya terjebak bila adik saya sebenarnya yang masuk trading dahulu, tapi dia tak ajak saya mula-mula sebab saya ni jenis yang gelojoh, saya ni jenis yang langgar. And then pekerjaan saya, saya full time trader, saya tidak bekerja kat mana-mana company. And then saya juga IB kepada beberapa broker. So itulah saya punya income daripada yang saya hidup sekarang ni lah. So trading and then IB, itu sahaja. Bagus. Satu pengenalan yang cantik daripada Syamim. Okey Syamim, Syamim belajar, lepas belajar memang langsung tak pernah bekerja? Saya bekerja dulu masa saya tengah belajar trading tu. Saya bekerja dekat Cyberjaya ni, Media Monitors. Time tu sebelum saya kahwin lagi. So daripada situ saya belajar dah curi internet tempat kerja. So daripada KPI kena penuh, saya uji KPI tak penuh sebab semata-mata saya nak mendalami ilmu trading tu sendiri. Sambil kerja sambil menyelam. Wow. Tak baik tu. Sebenarnya tak baik juga sebenarnya. Tapi sebab kita punya, orang kata curiosity, kita nak tahu mana orang, contoh macam orang tu SS profit, aku nak tahu kat mana entry dia. Betul. So yang tu, benda tu membuatkan saya macam geramnya aku nak tahu benda ni. So daripada umur saya 20, saya belajar dari situ. Balik rumah saya tak tidur. Saya belajar lagi, and then tidur dalam 2-3 jam sampai balik kat office dekat Cyberjaya tu saya tidur.
Allah. Dia terbalik kat situ. Dahsyat ni. Punya semangat tu kan. Okey, sekarang ni kita ada Pendeta Bunian, kemudian kita ada Muhammad, siapa ni? Farhin. Macam itulah, Jamaluddin Hasan. Okey. Kepada anda semua, boleh ajukan soalan, tak ada masalah. Kita berikan peluang ke anda nak ajukan soalan, tapi berkisar tentang pengalaman. Okey? Pengalaman ke, nak tahu pasal macam mana nak jadi seorang trader yang bagus, apa yang perlu ada, apa saja berkenaan dengan untuk menjadi seorang trader, anda boleh tanyakan kepada Syamim. Okey? Baik Syamim. Ya, saya. Permulaan macam mana boleh terjebak ni sebenarnya? Macam seperti mana yang saya cakapkan, daripada adik saya sendiri. Okey, so benda ni diorang adik dulu adik je masuk dulu. Okey, adik saya dengan makcik saya diorang tahu dulu. So diorang ni tahu saya ni jenis yang boros, saya ni jenis yang membazir. So bila diorang katakan Syamim tak boleh, tak layak untuk membuat satu perniagaan mata wang, so diorang keep on untuk diorang diri simpan. Tapi saya mendesak, korang buat bisnes apa ni? Apa yang korang buat? So dari situ saya desak sampailah adik saya beritahu, okey, yang ni sebenarnya trading forex. Aku cakap apa benda binatang ni kan. Okay. Daripada situ datanglah satu keinginan nak tahu. Sebab okey, bila saya belajar, okey, belajar sampailah mana-mana peringkat yang di mana adik saya dan juga saya sekali membuat teknikal analisa. So masing-masing lah, aku ada refer dengan adik aku boleh refer dengan aku. Daripada dia tutup ruangan sampai dia buka, sampai kombinasi bersama dengan adik. Tapi adik sekarang dah tak trade lah. Dah tak trade? Dia kerja, dia ada pekerjaan sendiri, and then dia ada business sideline. So patutlah dia dah berhenti kat situ dah. Okey, kena ucap terima kasih lah dekat adik kan. Terima kasih. Dia buka ruangan. Kira sebenarnya adalah satu rahmat lah bagi saya, yang saya dikurniakan dengan keluarga yang di mana diorang support, diorang tak pernah menghalang. So daripada yang jenis, okey, macam katakan saya berhenti kerja, kenapa? Saya dapat restu daripada mak saya sendiri. Syamim, you dah boleh buat, you dah boleh jaga, why tak you berhenti saja? Itu mak saya, bukan saya nak berhenti sebabkan atas diri saya, sebenarnya mak saya yang beritahu, you just go on. Kau dah nampak, mak sendiri dah nampak kau boleh buat, berhenti, berhenti, try generate income. Dapat sebulan first starting $500 USD pun dah cukup bagus lah untuk permulaan. Masa kita muda-muda bukan banyak sangat komitmen. Betul 500 banyak tu. Banyak tu sebenarnya. Bukan sikit. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kat sini kita dah nampak kejayaan trader selain daripada teknikal analisa ataupun apa sajalah, restu ibu. Saya kena tekankan benda tu. Kalau dah kahwin, restu isteri tu wajib, sebab kita nak belanjakan untuk dia orang juga. Jadi biar dia orang tahu, dia orang restu. Jadi tak adalah kita nak rasa macam menipu. Ya betul kan. Okey, betul. Macam ni ibu dah bagi green light sekali. Okey, permulaan belajar, ingat tak masa zaman-zaman di awal-awal dulu? Okey, so bila saya dah belajar, okey, macam basic daripada adik saya, macam mana buying and sell, saya ke beberapa kelas lah dengan adik saya. Contoh kelas yang paling awal saya pergi adalah kelas dukun dekat sini juga. So Wak sendiri pun tak ingat tahun berapa, saya sendiri pun tak ingat tahun berapa, tapi saya tahu memang kat Syahpuri. Dekat sini. And then time tu Wak offer Maggi tau. Saya ingat lagi. Memang center sini memang popular dengan Maggi. Nak masak Maggi tak? Kita budak baru. Tak apalah bang, abang masak je lah seorang-seorang. Maknanya di awal-awal CTC nak wujud lah tu. Tapi belum ada radio masa tu. Time tu memang kosong lah, ada kursi meja je. Betul. Dia buat tempat untuk trader training. Training untuk trade. Baik, pembelajaran kelas dukun. Adakah selepas pembelajaran dengan dukun terus Syamim rasa macam dah cukup ni ilmu aku ni nak trade, ataupun masih lagi? Dia sebenarnya bila kita dah terlalu lama belajar, dah terlalu lama mencari something yang dalam diri kita, atau kata teknik analisa, macam contoh ni saya berikanlah apa yang saya rasa. Sebenarnya bila kita mencari sesuatu teknikal, bila kita cari satu teknik atau yang sebatin dalam diri kita, sebenarnya kita mencari identiti diri kita sebenarnya dalam trading tu, suatu trading. Macam saya dulu, saya cari scalping lah, itulah, intra lah, itu semua tak kena. So apa masalah yang tak kena? So penerimaan, fahaman dan juga identiti diri sendiri dalam sesuatu trading itu. Identiti, tuan-tuan, ini satu tip nampak dia dah keluar tip. Ni yang mahal. Okey, kita bercakap tentang identiti kita. So
start bila Syamim rasa benda tu? Start bila Bila dah belajar lepas tu rasa tak dapat lagi ni. Okay. Apa yang Syamim lakukan lepas tu? Okay, first macam rasa tak dapat apa semua. Okay, macam apa yang saya rasakan, pelbagai teknik dah saya belajar. Tapi okay, Banyak teknik. banyak dah bang, sangat-sangat banyak. Semua tu saya dah share dekat YouTube dah. Semua dah share kat YouTube. Semua dah share dekat Jangan YouTube lupa dah. channel YouTube Syamim juga. Semua saya dah share free. Okay, apa yang kat situ yang saya rasakan yang trader kurang adalah daripada segi penerimaan. Okey, dia orang semua dah ada konsep, dia ada teknik sendiri. Tapi betul. kenapa korang melawan satu teknik tu? Korang biarkan floating. Dekat situ adalah konsep penerimaan. Penerimaan contohnya macam money management and then cut loss yang awal. So daripada cut loss yang awal, diorang sanggup floating. Dekat situ saya belajar. Kita dah nampak benda tu nak reverse. Kita cut je lah 10 pip, 20 pip macam tu. Tak apa. Ini daripada kita we are floating, MC terus. Dari situlah saya menemui itu adalah satu identiti diri yang mana kita terima satu konsep penerimaan. So benda ni adalah bisnes. Bila bisnes kita tahu ada untung ada rugi. Sama kita rasa nak rugi ni, baik kita cut dulu kan. Tapi disebabkan benda tu tak nampak, orang kata benda ni adalah digitalized daripada korang niaga fizikal. Kalau orang niaga fizikal, time hujan lebat pagi tadi tu, bayangkan korang niaga nasi lemak. Mak tak ada orang. Tak ada orang bang. Macam ni dia digital kan. Okey. Kesedaran daripada Syamim sendiri selepas berapa tahun selepas mengikuti kelas-kelas yang telah diikuti? Okey, kalau kita boleh jangkakan tahun berapa baru jumpa benda tu? Okey, dia macam ni. So saya kahwin, kita start dari saya kahwin masa umur saya 24. Tahun? Tahun 2012 rasanya. Okey. Kalau nak tengok kad dulu. Ini bini aku tengok mati aku. Macam lubang. Tak ingat Okey, so daripada situ saya dapat anak pertama. Anak pertama tu saya masih bekerja. Saya tak sustain lagi. Okey, dia adalah depo withdraw. Tapi disebabkan saya dah rasa withdraw tu, yes, benda ni kita boleh dapatkan duit, kita boleh menjana pendapatan. Tapi how? Tapi macam mana konsisten? Itu adalah satu orang kata pertanyaan yang mana jawapan semua tak jumpa. And then bila saya sampai anak yang nombor 2 tu lah saya berhenti. So maksud dia anak saya yang nombor 2 tu umur 5 tahun, bermaksud saya telah FTT selama 5 tahun. Saya ikut anak saya yang nombor 2. Yes. So daripada situlah macam mana nak cara sustain. Aku pun dah lupa apa nak cakap. Apa kata DJ Paksu soal saya lagi sekali? Okey, tak sebab kita tahu macam Syamim cakap tadi, soalan dia bila rasa konsisten tu datang bila anak yang kedua. Sebelum tu masih lagi bekerja? Sebelum anak kedua saya masih lagi bekerja. Masih lagi bekerja. So daripada persoalan tu, sampai bila aku nak selalu depo, sampai bila aku nak selalu tak konsisten, sampai bila aku rasa macam berjudi. So daripada kita, macam saya rasa tak berguna pun kalau aku biarkan orang kata harapan, membiarkan floating tu naik tinggi-tinggi setinggi-tingginya. So daripada situ saya belajar konsep penerimaan. You dah nampak benda tu dah break out, you dah nampak reversal, yes, you kena cut loss. Bukan katakan minggu ini anda cut loss, minggu depan anda tak profit. Benda tu konsep perniagaan. So benda tu saya terapkan dalam diri saya terapkan dalam mindset saya. So tak guna juga kalau kita selalu berharapkan market tu selalu reverse. Pernah semua orang aku rasa. Betul. Daripada newbie, market ni boleh reverse, nak reverse besok pagi bangun semua dah hilang. So dari situ saya belajar konsep penerimaan. Semua teknik sama je sebenarnya. Tak ada teknik salah, tak ada teknik yang orang kata terlebih terkurang. Sebenarnya konsep penerimaan, dan di mana kita semua melanggar konsep tu. Dah diajar cut loss, dah diajar money management. Sama juga kita belajar kelas memandu. Berapa banyak yang bagi signal kiri kanan? Tak banyak pun. So sama lah konsep penerimaan. Dia baca dah mati je. Nawa itu bismillahirrahmanirrahim kiri. Manalah aku tahu aku dah masuk kiri. Maknanya kita kena elakkan benda macam tu. Memang kena elakkan. Sebab kalau katakan you selalu nak nak melingkupkan ekonomi, nak selalu deposit sampai nak gadai, sampai buat loan, itu semuanya benda tu tak boleh nak kena terima. Lagi jenis yang penerimaan macam saya selalu berikan. Kita difahamkan. Semua guru, aku tak cakap mana-mana guru. Aku rambang je ni. Termasuk aku dulu sendiri.
kita mendepositkan sesuatu modal. Yang di mana dia katakan risiko modal itu adalah risiko yang kita sanggup habiskan. Sanggup habiskan. Tapi kat situ saya nak ubah satu fahaman kat situ. Bukan kita deposit 1K kita nak habiskan semua. Betul. Gunakan satu orang kata money management. Kat situ kita kena kira satu risiko dan satu risiko. So dari situ kalau katakan tiap-tiap bulan kau nak depo RM4,000, RM4,000, baik kau orang masuk ASB terus. Kan. Cukup tahun ambil hasil. Cukup tahun ambil hasil. Daripada korang duk membazir macam tu. So dari situ saya datang kesedaran kat situ. So bila benda ni dah nampak, and then mak saya pun notice, Syamil ni makin lama makin berduit ni. Okay. Saya kata, Mim, nampak hasil dia. Nampak hasil dia. Yalah, bawa dia orang pergi berjalan apa semua. Padahal katakan saya ni belajar tak tinggi, saya drop out. Saya drop out. Kalau adik-adik saya semua pelajaran tinggi. Tapi why si abang dia ni yang boleh pergi jauh apa semua. So kata macam benda tu saya kata saya boleh nampak boleh buat duit. Tapi macam mana kita nak manage, macam mana kita nak grab benda tu. So benda tu banyak orang tak boleh dapat. Macam mana nak manage kejap lagi dia akan terang di penghujung nanti tu. Sebab saya masih lagi suka untuk cari tip-tip di awal untuk menjadi seorang trader. Sebab yang menyaksikan dia ramai. Lepas segmen dia akan tanya, Pak Su, betul ke tetamu ni dulu macam ni, teruk, habis sebanyak ni? Cakap itu cerita yang kami bawakan setiap Isnin tu adalah cerita yang benar daripada cikgu sendiri. Kalau cikgu tu membohong, bohong lah. Yalah. Tapi kita tahu sebab apa dia kongsi yang dia orang ni suka dengan yang down dulu. Yalah, betul. Sebab sekarang dia orang alami. Betul. Trader-trader kita 3-4 tahun nak kecap seminggu $100 pun, ya Allah, siksanya. Yes, betul. Kalau katakan dari pengalaman saya selepas FDT pun saya pun ada isu jatuh. Isu mungkin lah kita katakan mungkin ada orang lah membuatkan benda tu menjadi sesuatu, tapi saya tak nak lah kita cerita besar. And then apa yang saya buat sekarang, yes, jatuh tu pasti akan datang. Cuma macam mana korang nak manage benda-benda tu, macam nak elakkan daripada benda tu. Macam mungkin korang ada saving lain ataupun korang ada sekitar profit yang korang kena asingkan. Tapi kat situ saya belajar silap saya letak semua duit saya dekat wallet. So masa tu bila dah jadi macam tu faham-faham je lah. So kita tak payah cerita panjang kat situ. So macam mana saya naik, saya susah dengan isteri saya. Alhamdulillah isteri saya sangat-sangat supportive. And then mak saya and then adik perempuan saya bantu saya selama 2 tahun untuk saya naik balik. So apa yang diorang buat, diorang hanya bagikan duit makan minum sahaja. So bila sekarang ni dalam 2 tahun saya dah sustain balik, yes, inilah time saya untuk bayar balik sebenarnya. Betul. So dia jadi pelik bila ni mana orang katakan, kita tipu hari ni besok boleh kaya, sedangkan saya sendiri pun makan 2 tahun. So macam mana tu? Sedangkan saya nak ke pasar ni, saya kena beli ayam setengah saja. Ayam setengah saja. And then anak saya sekolah private school saya berhentikan. Saya keluarkan balik anak saya. Ayah kenapa keluarkan ni, nanti tak dapat main kawan lah. Saya nak cakap macam mana time tu. Daripada saya duduk dekat Setia Alam, saya pindah ke negeri lain yang jauh lebih murah. Saya menyewa dekat situ. Jangan cakap aku menyewa. Kalau kata trader kan sewa, tak, saya ada rumah dekat Kelang. Sekarang tengah tunggu API saja masuk. Saya menyewa dekat Melaka sebab saya nak cut cost. Saya nak cut cost, living kat situ costing rendah, makan minum sangat-sangat murah. So sekarang ni saya dah selesa dekat sana sebab tak ada orang kata hasutan, Mim kau belilah ni, Mim kau ambil lah ni. So tak ada. So sana sangat-sangat relax. Saya duduk kat kawasan kampung. Orang tu kau nak pakai saga isu pertama tu tak ada siapa nak hina. Relax je. So saya rasa tenang kat situ. So kita tak ada perlombaan orang kata menunjuk yang kita dah berjaya. Tak, dia jadi satu macam, kalau nak tunjuk kita trader yang berjaya, kita kena pakai something. Yang yes. Maknanya itu momok yang mampulah. Yalah. Kita tak nak yang di bawah ni. Ya, saya sebenarnya bagi saya itu adalah sebenarnya racun social media. So bila kita kena racun benda tu, kita kena toxic benda tu, kita tak risau yang diri kita yang sekarang ni, kita risau orang yang baru tengah nak belajar, newbie baru nak masuk dalam industri. Itulah masalah dia. Dia orang ni cakap
Mazda ni boleh pakai kereta besar, boleh so dia kata macam kan? Wih, ini power ni apa semua. So diorang punya mindset tu mungkin dalam sebulan aku boleh jadi macam dia. Benda tak boleh. Dia tak tahu cerita perjalanan entah berapa tahun, entah berapa banyak tanah kena lelong. Yes, itu kan? Kalau nak cerita pahit yang dah berjaya ni. So kita tak nak lah adik-adik kita ataupun newbie kita cepat sangat tertangkap dengan orang kata macam mana bulan bintang bulan bintang yang menjanjikan bulan bintang kalau jadi trader ni boleh pakai kereta smart, boleh beli rumah apa semua, boleh, tak ada masalah dan tak dinafikan langsung, ramai yang berjaya. Tapi ada juga macam Syamim, saya pakai persona je, ramai orang yang silent ni duit dia banyak tapi dia ambil pendekatan dia nak duduk secara manusia normal. Kalau tidak dia letih, dia penat. Tengok orang tu dia penat buat. Tengok orang ni hasutan macam cakap tadi. Ya betul bang. Sebab apa yang saya rasakan masa saya jatuh, okey, duit tu hilang, komitmen ada. So bayangkan bank ke company apa yang korang dah buat sebuah komitmen dah ada di kawan kisah, tak kisah langsung satu haram dia takkan kisah, tapi kau punya pendapatan dah jatuh habis-habis. So apa kau nak buat? Solution dia saya dah rasa. Sebab tu saya dah katakan macam orang yang baru kita baru katakan macam baru culture shock dapat duit banyak, dia nak beli tu beli ni. Saya tak kisah, kata tak apalah, as long kau boleh go on lah. Tapi kena tahu kalau katakan kau ikat loan 7-8 tahun 9 tahun, kau rasa kau boleh tahu ke 9 tahun akan datang kau pergi mana, macam mana kedudukan kewangan kita. Sebab saya dah jatuh rasa tu kan. Sampai anak saya pun yang saya dah daftar pun masuk sekolah, sekolah private school, tiba-tiba cikgu tak boleh lah, telan Leo bang, telan kecil kan. Okey, kebetulan kita dah belum lagi bersembang pasal kemanisan ni, sebab kemanisan tu pasti akan muncul. Pengalaman Syamim yang paling Syamim tak boleh nak lupakan, kepahitan yang tak boleh nak dilupakan sepanjang menjadi seorang trader. Ini kita cerita untuk pengalaman supaya anda tak jadi macam Syamim. Mungkin Syamim punya perkongsian ni, pengalaman ni sangat mahal untuk dijadikan panduan kita yang tak pernah berjaya macam Pak Su kan. Okey, silakan. Okey, so katakan cerita pengalaman pahit apa semua. Saya sebenarnya memang banyak hilang kawan. Bukan sebab sebab duit. Bila once kita dapat duit apa semua, and then bila rambang apa semua, bila orang tu dah buat, orang kata dah tinggalkan kita buat satu semua, kita rasa kita nak berbaik sebenarnya. Tapi abang faham tak, dia jenis orang tu dah tahu rumah saya, tapi bila satu benda keadaan tu dah keruh, dia tak pijak rumah saya, tak datang pun. So dekat situlah. So siapa-siapa yang dengar ni aku cakapkan, aku tak mendendam pun. Aku okey je. So siapa dah jumpa aku boleh jumpa aku okey je. Sebab ini adalah aku rasa kata jalan yang terbaik lah, sebab semua orang dengar. Betul. Okay, aku minta maaf lah kalau katakan aku buat kesalahan besar, tapi aku tak scam, aku tak pernah ambil duit orang. Okay. Itu yang penting. Yalah. Yes, dalam perjalanan belajar ni banyak kekejaman saya dapat. Yalah, benda-benda macam ni daripada sebenarnya saya nak cerita pun saya rasa bersalah tau, sebab benda ni melibatkan industri tau, and then benda ni melibatkan satu orang kata company lokal. Okay, so dekat situ saya daripada umur 20-an tu memang saya ikut dia ni, tapi saya rasakan dia mungkin terlalu busy, mungkin terlepas pandang apa semua. Tapi tak apalah, mungkin itu jalan dia dan jalan saya berlainan. So sampai satu tahap part yang mana kita terpaksa berpisah. So dekat sini diorang mesti tanya apa masalah Syamim kat sini sebelah ni. So masalah dekat sini adalah duit sebenarnya, duit, kepercayaan, dan juga orang kata sifat setia kawan itulah yang mana aku rasa sepatutnya kuat, tapi rupa-rupanya hancur macam tu. Dan respect aku pun semakin lama semakin hilang time tu. Tapi aku just berdoa kepada Allah, kepada
ilahi yang mungkin ini adalah peringatan aku daripada Tuhan sebenarnya. So kalau katakan saya berjalan seorang-seorang, yes, saya belajar seorang-seorang. Saya tiada grup. Dahulu ada grup. So why not? Kalau katakan orang pernah lipat saya balik, saya tak kisah orang tu lipat saya balik, sebab saya tahu sekarang ni saya ada ilmu dan saya tahu sejauh mana saya boleh pergi dengan walaupun dengan seorang diri sahaja. Kuat. That's power. Okay, itu semangat yang sangat bagus kepada seorang trader. Kena ada semangat ni kena macam-macam pasal duit ni. Biasanya kepercayaan, amanah, duit ni bahaya. Tak boleh. Bahaya. Okay, paling kasar lah pernah habis, pernah loss. Okay, pernah loss kalau mengganggu gugat mental apa semua. Okay, menggugat. Okay, so benda-benda ni, okay, so saya start trading ni, okay, yes. Kalau katakan korang katakan Syamim ni budak tak berbelajaran, tak ada diploma apa semua. Ya betul, saya mengaku benda tu. Yes, saya jujur ni. Okay, so mana saya dapat duit? Yes, modal saya semua daripada family saya sendiri. Sebab tu lah saya kata saya ni dirahmat dengan keluarga yang sebegini, yang diorang restu, yang diorang sanggup berkorban, yang nak tengok anak dia berjaya, nak tengok cucu dia berjaya. Tuahnya kami. Yes. So Al-Fatihah kepada arwah nenek saya yang juga banyak membantu, yang support saya. Allah. Tapi dia tak sempat saya tengok saya macam ni sekarang. Allah. Tak apa. So, no problem. Daripada situlah kalau katakan saya pernah loss 10,000 tu, pernah. Itu daripada duit maksu saya. So makcik saya pinjamkan lend saya 10,000. So apa nama dia, nenek saya pun pernah lend kan. So masuk dia, saya daripada situ. Di mana datang confident macam nak trade tu, sebab apa? Kita bila terlalu confident tu. Ni masa mula-mula confident lah ni. Yes, dah mula-mula confident tu. Pap. Why? Kenapa hilang? Kenapa aku boleh loss? Sedangkan aku dah kaji habis baik. Okay. Sebab apa? First adalah confident. Confident tu memakan diri anda sendiri. Sangat-sangat memakan diri anda sendiri. Bila kau confident, okay, market tu dah start reverse, kau stay confident. Tu yang masalah tu. Second dia, second macam akulah, macam apa yang saya rasa kejap saya. Apa yang saya rasa, tak kisah apa pun tak apa. So bila kita dah confident, kita biarkan floating. Biar modal lah banyak tu bang. Tak apa, modal lah banyak. Tapi kita lupa lot kita besarkan. Sebab tu orang kata walaupun kita deposit 100k USD pun, kalau lot kita terlalu besar, terlalu kuat dia punya hentak tu, esok lusa MC juga sama. Okay, jadi banyak lah bukan sikit-sikit lah sebab apa yang menariknya Syamim ni, family main peranan yang sangat baik bagi Pak Sur lah untuk penonton semua. Support daripada family, tapi apakah daya masa tu tengah orang kata semangat dah terlampau tinggi tu. Dah fikir tahap dewa dah kan. Sebab dia kata ini aku boleh dapat ni. Akulah Tuhan dia katanya. Macam market tu dengar cakap kau lah masa tu kan. Market ni kita punya. Kita punya. So di akhirnya tapi adakah dapat kembali balik kepada makcik tu? Makcik, mak saudara? Macam-macam dia minta sekarang. Dia tahu kau ada duit. Tapi tak apalah. Dia tengok ni mati aku. Aduh. Okey lah, saya tak ada masalah benda-benda macam tu. So sikit banyak kalau katakan dia minta tolong, dia saya tolong lah. Itu saja. So benda ni memang saya sangat-sangat berterima kasih kepada mak saya, kepada bapa saya, kepada makcik saya dan juga kepada arwah nenek saya. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada diorang sebab diorang tak pernah putus asa berikan saya semangat, yang di mana diorang cakap setiap kegagalan tu adalah punca untuk jadi berjaya. Betul. Untungnya kau duduk dalam family tu. Okay, Jamaluddin Hassan, Assalamualaikum. Good luck Sifu. Azril Padli, terbaik. Terima kasih Sifu, pertama yang bagi saya nampak perjalanan trend. Ni nanti saya akan tanya perjalanan trend teknik macam mana yang Syamim gunakan. Okay, Syamim pemurah. Okay, Assalamualaikum semua. DJ Pak Su dan juga Syamim yang pemurah. Anas Nasution. Wow, macam penyanyi ni.
Hanya jauh hari mengenal Manika. Tak ada soalan lagi. Tak apa Mim, aku sentiasa ada dengan kau. Nampak? Okey, daripada Cikgu Effendi Nordin. Wah ni. Salam Pak Su dan tetamu jemputan. Terima kasih Cikgu kerana memberikan perhatian. Nick Naim, YouTuber Bro Syamim terbaik. Saya selalu follow. Teruskan follow. Follow Syamim, follow CTC. Okey. Lepas tu Muhammad Faiz, saya tengah tunggu soalan ni. Terima kasih Muhammad Faiz. Salam Pak Su dan juga ni. Semoga murah rezeki daripada Reza. Baik. Kegagalan yang begitu banyak bagi Pak Su banyak tu. Pak Su 500 pun dah kira banyak. $100 tu pun dah rasa kan. Saya menangis depan bini saya bang. Kan masa tu kita betul-betul kita dah tak ada. Yelah, perkongsian ni kadang-kadang banyak benda sampai jual rumah, jual kereta. Semua betul. Confident tu sampai. Bila confident tu sampai, tapi sebenarnya kita tak boleh buat. Belum lagi boleh kawal emosi. Yes. Itu dah money management tak tahu kat mana. Itu yang saya kata, emosi tu pun adalah satu identiti diri. Jadi macam mana kita nak kawal emosi? Saya tak boleh nak ajar macam nak kawal emosi tu. Benda tu lambat laun akan datang sendiri. Salah satu adalah key dia, korang jangan give up. Itu saja. Jangan give up. Apa punca dia korang MC? Kaji balik kenapa korang MC, sebab apa korang MC. Yang aku tahu korang floating, korang hold, korang makin naik, korang layer. Itu je dua punca aku dapat tahu. So emosi kat mana? Daripada SOP, daripada teknik, fahami SOP, fahami teknik. Daripada situlah korang dapat identiti diri korang macam mana. So daripada situ, okay, teknik ni sesuai untuk aku yang bekerja. So kat luar tu kalau katakan nak berhenti kerja, fikir masak-masak dulu. Okay, jangan berhenti kerja. Jangan. Teruskan bekerja. Sebab apa kan? Kau tak tahu, aku pun tak tahu lagi 9 tahun aku ni macam mana. So jangan berhenti kerja. Kalau katakan aku nak kerja susah, aku punya gap dalam resume ni dah gap banyak dah. Banyak tu. Okay. So jangan berhenti kerja. Teruskan hidup korang macam biasa. Kalau nak trade boleh trade. Okay, gunakanlah open market hari apa tu, New York ke apa, ataupun cari satu teknik yang di mana korang rasa sebati. Macam saya saya tengok pada hari Isnin saya letak pending order, Khamis Jumaat saya baru tengok. Apa hari lain saya buat? Saya main game. Cara yang baik tak? Saya tak secara spontan jadi keluar benda tu. Nampak? Itu tip tu. Sebab tu kena tengok betul-betul. Okay, dalam pada tu share kepada rakan-rakan yang lain. Mungkin rakan-rakan lain terlupa segmen ini, ataupun nak melihat Syamim, ataupun nak mendengar pengalaman Syamim ni. Baik Syamim, saya nampak Pak Su nampak Syamim ni berjaya bila kenal diri. Betul. Aku ni orang macam mana? Aku nak jadi trader macam mana? Yes. Okay. Macam mana pendapat Syamim macam mana? Okay. Betul tak? Betul. So dekat sini first ingat balik masa korang first masuk dalam industri trading. Apa target korang? Korang nak freedom of money, korang nak freedom of time. Tapi kalau katakan korang hari-hari tengok depan PC, laptop, handphone 24 jam tak free juga masalahnya. Bila mana kau nak tengok anak kau membesar, bila mana kau nak main game, bila mana kau nak campak hobi-hobi kau yang lain. So kat situ mana freedom of time. So saya kat situ terfikir juga, kalau aku dah hari-hari mengadap, bila dah floating sikit muka dah monyok, anak tegur pun nantilah ayah tengah kerja. Dah berubah dah berubah kan. So benda tu dah pasal dia bukan trading ni, lagi-lagi bila kita dah ada family, bukan pengaruh dia terhadap kita seorang tau, pengaruh kita terhadap family kita sendiri. Sangat-sangat terkena, sangat-sangat terkena terpias dia bila lagi-lagi kalau floating lah apa semua kacau sikit tadi ke. Lagi-lagi macam contoh, bukan saya nak condemn, saya tak condemn so masing-masing ini adalah pilihan masing-masing. Baik. Bagi saya ini pandangan Syamim. Bagi saya, kalau katakan saya scalping, setiap 5 minit saya nak tengok, datang pula anak nak mengadu itu ini. Melenting saya sumpah saya akan melenting. Betul. Kau kerja ayah kenapa? So dari situ saya kata, ya Allah, aku tak boleh macam ni. Aku kena tukar benda-benda yang macam ni. So macam mana aku nak bahagikan masa kau? Sedangkan aku kata aku nak masuk dalam industri ni, aku nak freedom of time, freedom of money apa semua. Tapi bila aku masuk, aku cari orang lain pemarah, tak boleh dia tegur. Tak adalah kebahagiaan dia. Tak adalah kebahagiaan, hilang. So bila saya katakan wife saya datang tegur, janganlah macam ni saya je boleh cakap, awak jangan kacau saya. Kalau awak kacau saya, kita semua tak ada duit. Betul bang, saya memang dulu macam tu. Kalau sampai ke tahap tu sampai macam apa yang aku buat sebenarnya takkanlah saya nak, ni cerita peribadi saya, takkanlah aku nak jadi macam bapak kandung aku sendiri.
Yang mana aku sendiri terabai, takkan aku nak buatkan benda sama dekat anak aku. So dekat situ aku kena ubah apa yang sepatutnya aku kena buat. Kau dah belajar banyak benda apa semua, kau dah tahu konsep. Terima. Macam katakan pending hari Isnin, Khamis Jumaat baru tengok. Yes, benda tu sangat-sangat lambat. Nak trigger order lambat. Yelah, betul lah. Nak tunggu. Sebab saya guna time frame weekly. Saya guna kat situ. So bila kat situ, bang kenapa lambat apa semua. Lepas tu tiba-tiba bang kenapa boleh trigger pula ni. Dia sebenarnya ada satu konsep je, yang mana sebenarnya kita perlu ada kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Nak cipta sabar tu yang payah tu. Nak cipta sabar tu. Itu pasal cakap, bila dah kenal diri kita, kita sebagai trader yang macam mana, kita boleh pergi yang style bagaimana. Betul. Kalau sekali 5 minit sekali macam Syamin cakap, dia akan merubah kita punya perangai. Yalah, ubah. Kena pula kick in new style. Fundamental jadi macam ni. USVR. Sudah. Dia akan ganggu lah. Lebih baik macam Syamin, pasal suka lah sebab main weekly kan. First time tengok live CTC. Zulkarnain Rodriguez. First time First time tu. Salam, nak tanya apa nama YouTube Syamim. Syamim apa YouTube? Syamim. So nampak nama aku kat tepi, Syamim type 2 kali je. Type 2 kali je Baik, lepas tu apa 3 falsafah yang Syamim pegang dalam trade? MM ke, technical ke, psikologi ke? Sekejap Lepas tu kalau tak ada lagi soalan yang menarik. Ini soalan best lah. Ada 3 perkara ni. Tapi sebelum tu, tadi kita dah cerita pasal macam mana kepedihan, kedukaan kan, kemanisan. Kemanisan tu Alhamdulillah. Mungkin ada capai target ke, aku nak ni ke nak ni. So apa yang saya tahu sekarang, kalau katakan setakat bawa family saya berjalan, bawa family saya lah berjalan, family saya sendiri berjalan tu tak ada masalah. So benda tu sangat-sangat, orang kata, menggembirakan hati. Betul. Saya So achievement yang lain yang ada, sebenarnya komitmen saya hanyalah ada pada kereta persona saya sahaja. So kalau senang hati betul lah. So kalau kan ada yang cakap, ya saya ada tanah saya sendiri dan juga rumah saya sendirilah, yang di mana api dengan air tak masuk lagi. So itu je lah yang katakan, orang kata, saya rasakan komitmen untuk diri saya sebenarnya sangat-sangat kurang lah. Sangat-sangat kurang. So kalau katakan kemanisan yang saya suka sebenarnya kan, saya boleh makan apa yang saya nak sebenarnya. Itu je sebenarnya. Itu pun kemanisan. Makan macam contoh, takkanlah kita nak ikat perut semata-mata kita nak beli kereta, kita ikut orang, nak pakai lah BM, nak pakai Merc. Baik aku pergi makan Manate ke, aku pakai itu ini ke. Mana yang viral pergi je. Kita sokong je tak kisahlah, Mim kau makin gemuk lah. Diam. Kau tak tahu aku tengah happy ni. Kita tunjukkan happy kita dengan badan lah. Yalah tu. Lagi lepas kena PKP ni, ya Allah, hai badan kan naik betul. Bagi wife ataupun wife memang trade juga? Wife dia duduk rumah saja. So dia tak trade. Dia cuma, orang kata, menjaga kewangan saya. Macam saya cakap tadi awal, saya dia jenis boros. Betul. Dia kata ada accountant yang jaga kalau tak ada masalah tu. Ya betul. So dia punya trade dia macam ni. Kalau katakan contoh saya baru modified motor, 5,000 saya keluarkan, lagi 5,000 tu transfer kat dia. Win-win situation. Maknanya saya kena doublekan lah. So dia tak belajar sangat, dia simpan sebenarnya. Itu yang tunggu masuk api dengan air tu ya. Tanah dengan rumah tu. Satu kejayaan besar. Tanah, rumah tu bukan sikit duit tu kan? Itu kemanisan kan. Kadang-kadang kemanisan ni bukannya dapat duit selonggok ya. Ada juga, banyak je. Syamim pun pernah rasa kan. Dengan modal 100 boleh grow sampai 1,000, 2,000, 3,000. Itu biasa. Lepas tu hilang. Kan, itu biasa. Yang pentingnya kehidupan yang Syamim cipta dengan family dapat berjalan dengan family, itu satu kemanisan bagi Syamim. Dan apa pandangan Syamim sekarang ni buat diri Syamim? Adakah Syamim dah berjaya ataupun masih ada lagi yang perlu di touch up lagi, ataupun rasa macam mana? Sebab orang ingat bila dah konsisten ni asyik untung je, tak rugi langsung. Tak ada lah. Ada juga hari-hari saya kena cut loss. So mana-mana yang ikut Telegram channel saya,
ada semua ni. Saya bagi signal apa yang saya bagi signal apa semua tu, itulah sebenarnya yang saya trade. Kalau kata saya cut loss, memang saya cut loss. Nak terima macam mana, benda tu memang dah kena cut. Saya kata cut. Kalau katakan korang hold, itu adalah risiko korang sendiri. So saya dah bagi tahu awal benda-benda macam tu. Maknanya bagi tahu cut loss sama ada yang lain nak ikut tu terpulang. Yes. Kalau ada juga dalam sebulan tu, kalau katakan tak ada setup ataupun sebulan tu ada 2-3 kali stop loss, lepas tu tak ada setup, memang bulan tu saya tak ada apa-apa lah. okey. Baik, ni berbalik kepada set gaming PC aquarium style. Wow. Sampai tu situ. Okey, Jangan minta spek PC pula. okey. Baik, MM technical psychology. Ini pertanyaan daripada Yang 3 falsafah 2. biasalah. MM technical psychology. Mana satu? Sebenarnya pernah dengar tak 3 sekawan 4 sekawan? Diorang tu macam tu juga, macam bunga lawang, bunga cengkeh, buah pelaga. Tak ada satu rasa kau lain buat, kau buat sup tak rasa sedap. Dia punya ramuan-ramuan dia. So money management pun mainkan peranan yang penting. Itu pun konsep dia juga. And then apa lagi tadi dia tanya? Technical analysis. Technical analysis sama ada. Technical analysis ni macam orang kata kan, kau takut fear of missing out. Kau takut benda tu dah dapat harga diskaun, kau nak beli, kau beli, pergi kedai sebelah, ada lagi murah. Itu fear of missing out. So konsep dia sama. Betul. Technical. Lagi satu? Psikologi. Pun sama. Psikologi adalah emosi. So emosi tu pun main peranan juga. So bila mana korang katakan open, baru satu entry je korang open, dah tak senang duduk. Yes, itu maksud dia ada masalah dekat situ. Buka je kan, lagi-lagi tengah drive. Lagi-lagi tengah drive. Merah ni. Paki bahu jalan. Main bebek seorang-seorang. Sebab apa saya pun nak buat macam tu. Ramai tu yang cikgu-cikgu berjaya yang saya kenal pun ramai buat macam tu dulu lah. Sebab dia tak tahu nak bagikan masa. Betul lah. Itu penting masa tu. Kita nak betul lah kenal lah diri kita. Macam Samin cakap ni satu yang sangat penting bagi Pak Su. Kau tak kenal diri kau sendiri, macam mana nak jadi seorang trader yang baik? Okey, 3 persoalan ni dah selesai. Itulah. Saya mohon Samin buat live trade selalu kerana kami boleh belajar. Kalau boleh sekali 2 seminggu. Amboi. Okey, persoalan live trade tu kan. Macam mana aku nak buat live trade sedangkan aku hanya berikan pending order saja sebenarnya? Itu masalah dia. So maksudnya aku pending order 5-3 minit dah. Kelas aku habis situ. Tapi insya-Allah lah, mana tahu aku boleh live dekat YouTube, aku akan buat, aku akan letaklah pending order, aku akan ceritakan. Tapi sebenarnya sekarang ni aku dah bagilah dekat YouTube analisa mingguan yang di mana aku letakkan target zone-zone untuk sell ataupun untuk buy. Kalau katakan macam kata apalah tak buat live trade apa semua. Yes, macam mana aku nak buat live trade? Benda tu hari Isnin sahaja sebenarnya. Takkan aku nak move on kepada hari Selasa, Rabu dan juga Jumaat. Hari Selasa, Rabu, Khamis tu semua adalah, saya rasa itu adalah untuk hari untuk saya ataupun hari yang mana saya menguruskan klien-klien yang lain. So dekat situ saya punya jadual tak adalah orang kata nak trade, nak bercamuk sini, nak layan klien, nak bercamuk sini, lepas tu nak layan hobi saya, nak bercampur-campur. So benda tu kena faham konsep dia. Kalau katakan melainkan saya ni scalper, saya boleh buat. So kalau katakan saya ni jenis yang trading pada weekly, sama juga saya bagi Telegram signal tu, sama juga. Boleh belajar kat situ pending order tu. Kenapa aku letak pending order kat situ? Tak tahu, pergi balik ke YouTube channel. Semua aku dah jelaskan. Menarik. Okey, Nick Muhammad Syamim terasa yang berhenti tepi jalan. Ramai rupanya. Ramai rupanya. Okey, settle. Kita dah settle. Nanti kalau ada komen untuk pertanyaan, saya akan tanya lagi. So sekarang ni daripada dulu and sekarang ni, Syamim rasa kejayaan Syamim dah total 100% ataupun masih lagi, ataupun trader ni tak boleh cakap 100? Macam saya katakan, sebenarnya nak katakan kita berjaya ke tak, kita tak tahu. Benda tu adalah wallahu a'lam. So kalau katakan saya ni dah lama 9 tahun tu,
Sebenarnya tak lama, 9 tahun tu baru je. Kalau katakan kat luar tu, kita tahu luar tu ada 20 tahun lebih apa semua. Kita tak tahu kat luar tu. So saya tak boleh cakapkan saya sendiri orang lama, saya tak boleh cakap saya ni seorang otai apa semua. Benda tu masih baru. So benda ni kalau katakan saya 100% berjaya, saya rasa saya belum lagi achieve benda-benda yang saya nakkan lagi. So mana-mana saya nak buat, saya masih ada banyak planning. Saya nak buat side business, saya nak buka mungkin kedai dobi. So benda tu saya dah planning dengan wife saya. Saya nak beli satu short lot rumah untuk saya buat bisnes. So saya takkan, okay, bila kita dah sustain dalam trading ni, jangan kita terlalu rely sangat. Sebab kita tak tahu akan datang 9 tahun. Macam kita buat loan kereta, kita tak tahu 9 tahun akan datang kita jadi apa. So kita kena ada source income yang lain. Baru 3 bulan PKP pun dah merangkak cari duit. Oh itu lah kan. Yang bekerja ni lah, yang mana kena berhenti kerja, yang gaji separuh kan. Kita tak boleh nak jangka. Okey, teknik yang digunakan Syamim, support dan resistance saja. Tak ada yang lain, tak ada sogok lain. So apa yang saya buat, saya cari support resistance dekat weekly. Tapi saya tidak, orang kata, mencari RBS ataupun SBR. So mencari harga yang paling tinggi, harga yang paling rendah. Itu sahaja. Pucuk akal lah ni. Dan berapa tahun dah gunakan teknik ni? Lepas dah buang semua teknik-teknik yang memang tak sesuai dengan so dia. Setakat ni dalam 4 tahun macam tu lah. Wow. So tapi dalam masa nak ke 4 tahun tu, saya kompak-kompak lah, okay, dengan teknik ni masuk-masuk sikit, last saya buang semua. Rupa-rupanya basic saja pun dah cukup memadai sebenarnya. So macam orang kata, support resistance ni, benda tu, konsep tu hanyalah satu, tapi fahaman setiap orang tu adalah berbeza. Sangat-sangat berbeza. Setiap orang lain kan. Lain pandangan lain. Macam abang tengok nombor 6, saya kat sini tengok nombor 9. Okey, sedikit saya nak minta nasihat sebenarnya. Nasihat daripada Syamim untuk trader-trader di luar sana yang masih lagi tercari-cari, yang masih lagi belum. Kesian kadang-kadang dia depo, lepas depo, lepas beliau lagi. Ke masalah tu. Kan. Okay. Tapi nasib baik dia bekerja. Boleh tu nasihatlah untuk sama ada dia trader zero ataupun trader yang lama, untuk dia berjaya dalam trade dia. Okay, so bagi saya lah, pandangan saya sendiri. So mana-mana teknikal yang korang belajar, mana-mana sistem teknik yang korang belajar, sebenarnya tak ada salahnya. Cuma konsep je lah, penerimaan. So manakah yang katakan orang tu dah belajar, so guru tu katakan benda ni kena cut loss, kita kena assume benda dengan cut loss. Okay, so jangan takut untuk rugi, untuk sekali dua rugi sebenarnya. Tapi takutlah untuk MC terus sebenarnya, sebab kita akan ikut cycle tu. Kita akan depo 50 kali, withdraw baru 3 kali. So benda tu sangat-sangat tak berbaloi. So apa yang saya boleh nasihatkan, okay, first, cari harga yang tertinggi. Second, cari harga terendah. Apalah aku ni. So dekat sini, okay, mungkin pemilihan time frame salah satu sebab. Mungkin korang bekerja, mungkin korang jenis yang kena outstation, kita tak tahu macam tu. So pemilihan time frame juga penting pada seseorang individu. Time frame okay. Tak ada lah, kalau kita kerja dekat farmasi, doktor, kita nak scalping, mati bang. Kita nak buat kerja, nak melayan, salah bagi ubat, mampus bang. Okay, selain daripada tu, persediaan untuk seorang zero untuk menjadi seorang trader, dia minat. Okay, dia minat. Cakap apalah brother ni buat kan, dia minat. Apa persediaan untuk meringkaskan dia orang? Apa persediaan? Okay, nasihat saya yang paling kasar sekali, forex ni sebenarnya susah gila. Sangat-sangat susah. Jangan assume korang masuk hari ni korang boleh korang boleh profit dengan serta-merta. Mungkin kalau yang ada yang profit serta-merta tu, mungkin orang gifted, kita tak tahu macam mana orang tu. Tapi apa yang saya tahu, forex ni adalah satu bidang yang sangat-sangat susah, sangat-sangat kejam, sangat-sangat boleh melipatkan korang punya ekonomi daripada korang bekerja sampai korang boleh buat loan, tapi kena lipat juga. Okay, forex ni forex ni sangat-sangat susah bagi yang baru nak mencebur lah. So apa yang korang kena bersedia adalah satu tahap mental korang kena kuat.
sangat-sangat kuat. So bila korang dah tahu mental kena kuat, korang jangan terus terjun dulu, korang cari mana-mana ilmu sekarang ni sangat-sangat bersepah. Korang boleh cari kat internet, korang boleh cari kat YouTube, sangat-sangat bersepah. Kita dulu masa dulu bayar 3,500 nak belajar dulu bang. Dia punya amount berkecil-kecilan kan. So mental first, mental kena kuat. Lepas tu mindset kena kuat, hati kena cekal. So kalau katakan tak ada benda tu, janganlah. So teruskan jalan dengan kerja-kerja biasa anda, melainkan korang macam aku jenis yang sanggup langgar. Tapi disebabkan aku start muda, yang bagi yang start muda ni go on, sebab peluang dia tu masa tu panjang lagi. Kita tak tahu. Contoh saya start umur saya 22, 23. Sekarang baru saya rasa manis saya masa umur saya 30 ni. So nampak tak gap dia berapa lama tu? Panjang sebenarnya. Tapi yang heran tu boleh jadi full time trader ni. You mean aku cakap lama. Okay, baik. Itu satu nasihat, satu tip. Bagi seorang trader, apa yang penting? Okay, maksud yang penting tu banyak subjektif tu. Okay, saya pun nakkan jawapan yang subjektif. Kalau boleh semua. Penting untuk menjadi seorang trading. Apa yang penting untuk jadi trader yang konsisten? Masuk pasu daripada segi 3 perkara yang disebutkan tadi, MM. Kadang-kadang orang sebut MM. Yalah, apa benda tu? Minah madu ke apa? Kan. Mi Jawa Muar ke kan, MM. Jadi dia tadi kita dah sebut pasal persediaan untuk term mental. Untuk yang dah trade ni, tadi untuk yang zero kan, ni untuk yang dah trade. Sebab tak berjaya, kita bagi sikit lah. Okay, so mana-mana yang masih orang kata tak rasa semanisnya kromai tu, betul. semanisnya profit tu, aku cakap pada korang jangan give up. Yes, memang duit korang banyak habis, duit aku pun dulu banyak habis. So benda tu adalah orang kata fasa, di mana fasa-fasa yang kita akan lalui. Contoh macam fasa-fasa yang kita rasa macam contoh, okay, mungkin aku pakai handphone tak best, mungkin kat situ aku tak dapat cap panjang, kita belilah monitor 2, 3, 4. So benda tu bukan saya nak condemn, sebenarnya benda tu adalah pemangkin semangat. Betul. So bila korang dah ada buat macam tu, jangan give up. Jadikan give up tu sebagai orang kata kegagalan tu satu step untuk korang berjaya. Jangan macam katakan okay, kau dah stop loss, kau dah MC, korang dah campak tepi, dah aku tak nak. Tapi bila korang tengok kawan-kawan korang boleh buat, okay, datang balik. So korang akan mulakan cycle baru untuk belajar. Lagi satu, okay, teknik ni, mana-mana teknik, kalau korang belajar balik, korang akan mulakan daripada bawah balik. So konsep teknikal setiap teknik tu tak sama. So kita akan mulakan daripada bawah balik. So bila kita mulakan daripada bawah balik, kita akan ikuti fasa-fasa. So kita nak fahamkan balik. Mungkin orang tu belajar harmonic pattern, mungkin orang tu belajar candlestick pattern, mungkin orang tu belajar Fibonacci, mungkin orang tu belajar BBMA, mungkin orang tu belajar macam-macam Ichimoku. Banyak bang. Kalau katakan harmonic pattern, okey, ditambahkan lagi dengan ukuran Fibonacci, belum lagi Fibonacci extension. So benda tu bila kita dah step by step, okey, saya dah belajar semua, saya buang sebenarnya. So balik tu basic balik. Saya balik kepada basic balik sebenarnya, support dan juga resistance. Tapi pada dasar support resistance tu pandangan dia berlainan. So mana-mana yang rasa nak give up, rasa nak berhenti, kalau katakan korang nak berhenti, korang boleh berhenti dengan awak. Tapi kalau katakan korang ada orang kata satu niat yang nawaitu yang kuat tu, teruskan sahaja. Okay? Tapi jaga korang punya money management. Jangan sampai kacau duit dapur korang, jangan kacau duit bini korang, duit anak-anak, duit susu, pampers, semua tu jangan. Duit kahwin jangan. Relax. Demo kan ada. Tapi demo ni dia jadi pelik sikit sebab yelah capital deposit banyak. Sebab tu lah money management korang terjaga. Okay, Zul Atan katanya, berapa depo kalau full time trade paling sikit newbie? Newbie masih 1 pip 1 sen. Maksud dia persoalan macam mana ni? Berapa depo kalau full time trade paling sikit? So maksudnya dia nak jadi full time trader lah ni. So okay, bagi newbie yang nak jadi full time trader. So bagi newbie nak jadi full time trader, okay, suggestion aku kalau katakan if you all nak deposit 100 USD, okay, katakan nak merasa lah macam mana,
it's better you use account, send account. Okay, kalau katakan macam account, kadang setengah broker dia ada premium dia, tak semua broker mengofferkan micro ataupun send account. So bila kata account standard, yes, korang kena letakkan 1000, sebenarnya 1000 USD. So daripada 1000 USD, okay, aku adjust ni 1000 USD korang slash jadi 500 ke 500. Okay, 500 untuk trading, 500 untuk korang ke equity. So 500 ni jangan korang set langsung. So 500 ni untuk korang trade. Daripada 500 korang nak trade tu, okay, slash lagi jadi 250. Baik. Okay, bila jadi 250, okay, 250 yang lain ni letak tepi, jangan kacau. So risiko korang kat mana? Risiko korang hanya 250 USD sahaja. So jangan gamble semua, jangan gunakan semua. Okay, aku cakap gamble macam aku pula gamble. Okay, jangan gunakan semua. Itu sebenarnya adalah money management untuk capital itu sahaja. Okay. Cantik tu. Siap bagi dia punya jelah, maksudnya kita ada 1000, kenapa kita perlu membazirkan 1000? Betul. Baik kita slicekan benda tu jadi kita kecilkan lah. Kalau kita MC pun hanya 250. Sama juga, konsep dia sama juga. Macam korang dah dapat gaji, contoh gaji 2005, okay, korang nak bayar kereta, korang nak bayar rumah, duit dapur, benda tu sama, money management dalam ekonomi rumah tangga. So konsep tu korang tukar kepada trading. Wah, okay. Forex bagi orang baru macam dah masuk tak boleh keluar, akan depo sampai miskin. Ini satu masalah juga ni. Mungkin sebab momokkan, ataupun mungkin dia nampak dia boleh berjaya tapi jalan dia tak kena. Okay, yang dadah tu, okay, aku faham masuk dadah tu. Bangun-bangun subuh pukul 6 pagi, hari tu buka snap masuk entry, padahal dah tengah spread tengah besar time tu. Okay, aku pun pernah macam tu juga. Penipu lah kalau kata aku tak. Yes, benda tu serupa macam heroin lah, dada tu semua kan. So benda tu memang betul-betul, benda tu adalah fasa sebenarnya. So bila kau nak datang fasa kesedaran tu kan, aku tak ada cakap, benda tu akan datang pada dengan diri sendiri, akan datang secara sedarnya kan. Yes, takkanlah korang nak tunggu sampai betul-betul apa kendana apa semua kena pijak dengan bini sendiri ke atau mak sendiri ke, betul, baru nak sedar. Benda akan sampai satu mana kesalahan. Takkan aku nak bazirkan duit aku terus macam ni sahaja. So bila dah datang satu kesalahan, flow tu akan datang sendiri. Okay, tak adalah aku nak ketagih sangat kan. Relax lah isap rokok tu, relax lah hirup-hirup tu semua. Cubalah aku tukar sikit daripada 5 batang sehari jadi 2 batang sehari. Konsep dia sama juga. So kita katakan pengawalan nafsu sebenarnya. Pengawalan nafsu. Buka-buka mata tu tak cuci tarik mata dia lagi, tengok sel. Rupa-rupanya alamak sel kat bawah, kat bottom. Okay, di penghujung mungkin boleh alamat Telegram kalau ada orang nak ikuti macam ni, Telegram ke YouTube. So apa-apa nak tengok, just tengok dekat YouTube saja. YouTube saya Syamin. Dekat YouTube Syamin semua dah ada. Telegram channel saya ataupun Telegram terus kepada saya kalau katakan nak tanya persoalan apa semua. Okay, kadang-kadang orang nak bertanya tapi dia orang tak tahu nak tanya kat mana. Okay, dia orang boleh tanya dekat saya, tapi janganlah Telegram saya tu hai, saya pun nak jawab apa hai. Itu masalahnya. Biar dengan soalan terus lah. Biar dengan soalan terus, jangan hello. Saya nak cakap hello dan rasa macam diri tu macam gay lah pula. Tak, betul kan? Hai. Apa aku nak jawab? Apa aku nak jawab kan? Okay, baik. Mungkin ada kata-kata ucapan terima kasih kepada sesiapa saja yang pernah menjadi sesuatu dalam diri anda. Sebenarnya saya nak ucapkan sangat-sangat berterima kasih dekat keluarga saya sendiri, terhadap mak saya, bapak saya, kepada adik-beradik saya, arwah nenek saya dan juga isteri saya. Saya cintai sebab dialah paling orang yang rapat. Dia yang selalu tengok saya jatuh naik, macam mana susah senang, macam mana saya nangis, macam mana saya gembira, macam mana segala yang apa saya rasa, semua yang dikongsikan dia rasa. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada dia dan juga mana-mana yang guru yang masih mengingat kat saya ni kan. Saya sangat-sangat berterima kasih juga, walaupun ilmu ni kecil mana pun saya menganggap korang sebagai guru juga. So kalau tanpa korang tak ada kesedaran yang mana kita tahu konsep pembelajaran tu macam mana. Betul. Baik, ribuan terima kasih Pak Sun nak ucapkan kepada Syamim, dan jangan lupa boleh ikuti YouTube Syamim. Dan juga jangan lupa subscribe juga YouTube channel CTC juga. Kita sokong cikgu-cikgu yang lain sebab yang kita berikan ni hanyalah bertujuan untuk membantu. So mana yang dapat panduan dan berjaya,
Alhamdulillah. Baik, Syamim, terima kasih Syamim kerana sama-sama. sudi bersama dengan CTC.fm. Kita lepas ni kita sambung makan sate kat luar. Air. Oh, dah air dahaga Dah harga bercakap ni. lupa. Okey, baik tuan-tuan dan puan, selepas ini kita akan bersama dengan Cikgu Nonem ataupun Cikgu Nasrul Ishak, doktor kita, yang dalam segmen Tanya Dr. Forex, Idiot Wave. So dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Jumpa lagi untuk segmen yang kedua. Bye.